Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, hari ini Coach akan menceritakan atau share dengan anda semua berkaitan psikologi sukan. Okey, psikologi ni kalau ikutkan ayat psikologi itu adalah bermaksud satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku manusia. Jadi menurut Wan lah pada tahun 1997. Okey, maksudnya di kajian tentang tingkah laku, tentang proses mental, basically tentang mental kita, tentang pemikiran kita. Okey. Okey, kalau dalam psikologi sukan pula, dia merupakan satu bidang kajian saintifik yang melihat kesan serta pengaruh sesuatu aktiviti itu terhadap pelakon fizikal. Kenapa kita suka bergaduh dalam court, okey? Kenapa kita tak boleh nak lawan emosi negatif kita dalam court? Disebabkan apa? Mesti ada punca dia. Okey, efektif serta kognitif ke atas mereka yang terbabit secara langsung maupun tidak langsung dengan aktiviti tersebut. Masalah jurulatih dengan atlet, okay? Apa yang menyebabkan punca utamalah apa yang menyebabkan atlet itu prestasinya jatuh, okay? Adakah disebabkan oleh jurulatih atau hubungan dengan keluarga atau hubungan dengan rakan-rakan, pasangan? Kita tidak tahu. Okey, sebab itulah wujudnya bidang psikologi sukan untuk mengkaji punca utama mental anda tidak perform ataupun anda mempunyai masalah dalam pemikiran anda. Fokus anda kacau, anda terlampau bimbang, dia punya anxiety tinggi, dia punya stress level tinggi. Oleh itu, psikologi sukan akan membantu anda mengenal pasti apa masalah yang anda ada dalam otak anda melalui kaedah-kaedah dan proses-proses serta step-step yang ada dalam bidang psikologi sukan. Dia ada SOP dia dan juga dia punya prosedur. Okey, dia ada soalan selidik, dia ada proses temu bual, pemerhatian dan sebagainya. Kita ada analisa. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu pendekatan yang ada dalam Psychological Skills Training, iaitu dikenali sebagai PST. Okey, iaitu Psychological Skills Training lah, ataupun dalam bahasa Melayunya latihan kemahiran psikologi. Dengan tujuan utama latihan kemahiran psikologi ni untuk meningkatkan prestasi dengan menitik beratkan latihan ke atas mental. Kebanyakan atlet dia lebih fokus kepada fizikal dia sahaja, tapi masalah dalaman dia, masalah mental dia tak fokuskan. Ini akan menjadi punca utama kepada kekalahan tersebut lah. Kekalahan satu perlawanan ataupun stres level dia akan naik. Dia tak boleh perform sepatutnya macam dia punya fizikal. Dia punya fitness level power, bila training je perform, tapi bila game hancur. Sebab apa? Sebabkan mental itu, sama ada stres dia ataupun masalah-masalah lain lah, masalah hubungan dengan keluarga, jurulatih dan sebagainya. Di situlah berfungsinya psikologi sukan. Okey, hari ini kita akan membincangkan mengenai dua topik, iaitu topik imagery ataupun dikenali sebagai visualisasi, dan lagi satu adalah berkaitan dengan mindfulness, acceptance, commitment, iaitu konsep RADO. Okey, definisi bagi PST ataupun Psychological Skills Training ialah sebuah latihan mental atau kemahiran psikologi yang sistematik dan konsisten bertujuan untuk meningkatkan prestasi, keseronokan dan mencapai kepuasan sendiri yang lebih besar terhadap aktiviti sukan dan fizikal, mostly untuk meningkatkan kemahiran mental atlet lah. Ini berdasarkan teori yang digambarkan oleh Weinberg dan Goh pada tahun 2007. Okey, dua faktor utama dalam PST atau Psychological Skills Training adalah menghasilkan kemahiran psikologi yang diharapkan, seperti keyakinan diri dan peningkatan fokus tumpuan. Yang kedua pula adalah kaedah atau teknik latihan yang digunakan sebagai bagian mendapatkan hasil kemahiran psikologi yang diharapkan, seperti apa yang kita bayangkan dan apa yang dalam kita kata. Okay, contoh kita nak shoot ball. Kita nak shoot, contoh kita main basketball, kita nak shoot masuk ke dalam dia punya jaring tu. Kita akan bayangkan, kita akan target dan kita akan shoot. Bila kita shoot pada tempat yang sepatutnya, maksudnya kita dah capai objektif kita, iaitu membaling bola melalui pemikiran kita. Kita akan bayangkan, kita bagi tahu dekat diri kita, dalaman kita untuk fokus pada target, dan kita menggerakkan otot-otot serta fizikal kita untuk mencapai objektif tersebut. Itulah yang kita nak cuba terapkan. Tidak hanya berfokus kepada prestasi fizikal, namun kepada mental juga kita terapkan. Saya akan menceritakan bagaimana kita nak menggunakan mindfulness, acceptance,
komitmen punya modul. Okey. Untuk modul ni, dalam modul ni ada pelbagai aktiviti lah. Namun kita akan bergerak dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain. Okey, aktiviti yang pertama adalah fasa education, iaitu kita kena ajar, iaitu kita kena fahamkan dan kenali apa itu mindfulness acceptance commitment, iaitu MAC. Okey, learning outcome dia. Apa yang kita akan dapat daripada pembelajaran MAC ni. Pertama, tidak balas kognitif, iaitu mengenali dan memahami dengan lebih jelas apa itu MAC. Selain dapat mengawal pemikiran kita sendiri. Yang kedua adalah tindak balas efektif. Okey, tindak balas efektif ni membentuk satu nilai ingin tahu dan memahami. Yang ketiga pula adalah tindak balas tingkah laku. Mampu bersikap lebih tenang dalam menghadapi apa jua tekanan, mengawal tindak balas tingkah laku negatif. Okey, kita akan lawan, kita akan kontrol kita punya negatif, punya thinking lah. Kita tidak selalu berfikiran negatif, kerana fikiran negatif ni lah akan merosakkan kita punya performance dan kita punya emotion. Okey, kaedah dia melalui pembelajaran kuliah, iaitu lebih kurang dalam 1 jam 30 minit. Okey, peralatan yang diperlukan bagi modul aktiviti pertama ni adalah, pertama, anda haruslah mempunyai laptop, projektor, speaker dan juga mikrofon untuk menerangkan tentang MAC. Okey, prosedur yang pertama, menayangkan slide MAC ini kepada atlet untuk memulakan sesi pembentangan tersebut lah. Yang kedua, kita akan menerangkan kepada atlet secara lisan tentang apa itu MAC, merangkumi sejarah MAC, konsep, kemahiran dan teori serta komponen yang ada dalam MAC ini. Okey, fasilitator yang bertanggungjawab tu perlu menjelaskan mengenai rasional atau kebaikan MAC ni kepada atlet dalam konteks psikologi dan prestasi atlet tersebut. Macam mana mental atlet itu dapat dikuatkan dan membantu dalam physical fitness atlet tersebut. Seterusnya, menerangkan dan memberitahu beberapa intervensi ataupun kaedah ataupun aktiviti yang berkaitan dengan MAC ni. Okay. Kemudian facilitator menunjukkan contoh aktiviti atau intervensi MAC ni kepada atlet. Okey, yang seterusnya pula, menerangkan matlamat MAC ni dalam sukan dan prestasi kepada atlet lah. Alright, kerana itulah tujuan utamanya, menunjukkan contoh soalan selidik. Contoh soal selidik, dia ada soal selidik untuk mengenal pasti masalah atlet tersebut. Baiklah, okey, konten dia daripada slide PowerPoint itulah, berkenaan faham dan kenali MAC. Okey, untuk soal selidik perlu didapatkan oleh ahli psikologi yang diiktiraf supaya konten itu adalah betul dan kesahannya itu ada kebolehpercayaan. Okey, baiklah, aktiviti yang kedua adalah the self compassion pause. Okey, hasil pembelajaran atau objektif the self compassion pause ni adalah untuk, pertama, tindak balas kognitif untuk membentuk latihan kepercayaan, pengetahuan dan stereotip yang positif kepada nilai diri sendiri atlet itu. Yang kedua, tindak balas afektif, iaitu menilai perkara yang disukai atau tidak disukai berdasarkan sesuatu perkara yang dialaminya. Yang ketiga, tindak balas psikomotor, tindak balas tingkah laku yang dirasai terhadap sesuatu perkara atau situasi yang dialaminya. Okey, metod dia, tugasan individu melalui pengalaman. Masa adalah 60 minit bersamaan 1 jam. Bahan-bahan yang pertama adalah lembaran kerja, iaitu self compassion pause punya paper. Yang kedua adalah pen. Okey, prosedur yang pertama, lembaran kerja bermula dengan menyatakan tarikh dan masa, sama ada fokus terhadap kesedaran pada hati, badan atau pemikiran hari semasa itu. Okey, seterusnya, lembaran kerja ni memberikan gambaran ringkas tentang kepentingan, perasaan, belakasian diri untuk mengekalkan kualiti hidup. Okey, jawab segala soal selidik itu. Dan strategi kandungan tu untuk mempraktikkan kesedaran dengan membawa kesedaran kepada emosi dan merasai pengalaman tersebut lah. Resilient. Okay. The self compassion dia ada macam-macam soalan. Dia ada tarikh, masa. Okey, setakat hari ini anda rasa kesedaran melalui daripada mana? Daripada pemikiran ke, tubuh badan ke, hati ke. Okey. Okey, metod dia kalau ada gugup apa semua situasi, okey, nak menerangkan apa yang kita rasa. Okey, dia ada juga body scan. Body scan ni adalah cara melakukan mindfulness dengan lebih baik. Untuk MAC ni, selepas buat body scan ni,
peserta dapat mengawal mood, tekanan dan meningkatkan ketenangan tu. Dia ada masa dalam 20 minit. Individu dan pembelajaran melalui pengalaman. Ada speaker, audio suara, so ada link audio pada slide tersebut. So bolehlah bermulakan dengan prosedur yang ditetapkan dalam modul tersebut. Okay, ada pelbagai jenis prosedur. Selain itu ada fasa acceptance, penerimaan. Dia ada fasa-fasa dia. So kena ikut fasa yang sepatutnya bagi setiap modul yang telah diberikan, supaya anda mencapai objektif dia mengikut step by step dan prosedur yang telah ditetapkan. Alright, dia ada soal selidik. Soal selidik ni perlu dijawab oleh atlet, dan atlet perlu jujur lah, supaya kita dapat tahu apakah masalah yang sepatutnya, apa yang menyebabkan mereka jadi macam tu. Okey, ada bidang skor dan sebagainya. Okey, lepas tu kita boleh analyse lah apa punca utama masalah mereka pada mental mereka sehingga menyebabkan mereka tidak dapat perform pada game ataupun training. Kadang-kadang bila training perform sangat, tapi bila game hancur. Itu merupakan satu masalah besar juga. Seterusnya adalah berkaitan imagery. Imagery ni cara basicnya adalah untuk membentuk semula pengalaman minda dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang untuk membayangkan. Imagery ni konsep dia adalah untuk membayangkan. Bayangkan anda sedang berada di pelanggan, penonton yang ramai, pakaian sedemikian rupa, anda memegang raket, anda merasai pegangan raket itu. Imagery merupakan satu pengalaman yang serupa dengan pengalaman diri, melihat, merasa dan mendengar, tetapi wujud tanpa rangsangan orang. Contohnya kita bayangkan kita pegang raket, tapi kita tak pegang raket, tapi kita dapat merasai pegangan raket itu. Proses ini melibatkan tindakan untuk mengingat kembali cebisan maklumat yang disimpan dan simpanan maklumat daripada semua jenis pengalaman yang dilalui, serta membentuk semula hayalan yang bermakna melalui proses pemikiran. Okey, jenis-jenis latihan imagery ini ada dua jenis, iaitu imagery dalaman dan imagery luaran. Okey, latihan imagery dalaman ini melibatkan usaha pelaku melihat atau merasa sesuatu daripada perspektif diri sendiri. Okey, kita menggunakan diri kita. Latihan imagery luaran pula adalah sama seperti tindakan memerhati seseorang melakukan sesuatu tugas. Kita perhati seseorang itu sampah, kita menyapu sampah. Okay. Walaupun kedua-dua jenis latihan imagery ini dapat membantu meningkatkan prestasi sukan, beberapa hasil kajian telah menunjukkan latihan imagery dalaman dapat meningkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan berbanding dengan latihan imagery luaran. So kita kena try. Okay, ini adalah satu kajian yang telah dijalankan oleh pelbagai saintis psikologi sukan dalam bidang akademik, terutama dalam bidang sukan lah. Okey, tadi kita membincangkan tentang PST. Sekarang kita akan berbincang mengenai acceptance based model, iaitu penerimaan berdasarkan penerimaan punya model. Okey, teori rational frame mengandaikan bahawa manusia cenderung untuk kaitkan peristiwa yang dialami dengan sesuatu bentuk bahasa yang mengakibatkan berlakunya konflik dalam pemikiran tersebut, sebagai yang dikenali sebagai cognitive fusion. Apabila cognitive fusion ini berlaku, tingkah laku individu lebih terdorong untuk membuat perkaitan antara pemikiran negatif dengan laras bahasa yang tertentu, seperti penat, sedih, malas dan sebagainya. Ini akan membawa kepada pengalaman mengelak. Dia akan avoid. Contoh, dah penat training kan, okay, tak larat lah nak training, cukuplah, sudahlah, hari ni cukup training macam ni disebabkan saya penat. Itulah dikenali sebagai pengalaman mengelak atau avoidance. Kita nak elakkan benda ni daripada berlaku, sebab bila benda ni berlaku, dia akan effect kita punya training and also our mental. Dia akan membantutkan progress kita untuk mencapai performance yang kita nak, especially from our training lah. Okay, acceptance based model ni juga memerlukan, oleh itu atlet harus memecahkan relational frame ni, okay, melalui proses. Okay guys, macam mana kita nak ukur imagery ni? Melalui kaedah soal selidik. Dia ada dua
soal selidik. Yang pertama adalah Sport Imagery Questionnaire, SIQ. Dan yang kedua adalah Vividness of Visual Imagery Questionnaire, iaitu VVIQ. Okey, masa yang diberikan adalah 30 minit sahaja. Bahan utama dia adalah borang soal selidik, SIQ dan VVIQ. Okey, prosedur pertama dia, edarkan borang soal selidik kepada atlet untuk dijawab. Yang kedua, atlet diberi masa 20 minit untuk jawab soalan. 10 minit lagi, selepas 20 minit itu 10 minit lagi untuk cukupkan 30 minit, 10 minit lagi diperuntukkan untuk fasilitator itu terang kepada atlet itu skor berapa banyak yang atlet itu dapat. Okey, isi kandungan dia dibangunkan oleh Pavio itu pada tahun 1985, berfungsi untuk melihat imej kognitif dan motivasi yang beroperasi terhadap analisis kesan imej yang ada dalam diri individu. Okey, dan dibangunkan borang VVIQ pula dibangunkan oleh Mark pada tahun 1973. Okey, lampiran dia ada diterapkan sekali di dalam modul, so boleh tengoklah macam mana soal selidik Sport Imagery Questionnaire ni. Okey, dia ada pertandingan lah, selekas pasukan, dan dia ada pelbagai jenis. Okey, jawab nanti bagi kepada atlet dan atlet akan menerangkan tu. Okey, latihan imagery ni dia ada skrip-skrip dia, so kena ikut kepada jenis sukan. Skrip imagery untuk kecederaan, untuk pertandingan, untuk melaksanakan sesuatu kemahiran sukan, untuk rehabilitasi otot melalui minda. Okey, dia ada tarik nafas secara dalam-dalam, tumpukan kepada pernafasan anda. Okey, cara menyampaikan skrip tu pun perlu untuk penting kerana atlet tu baru akan feel dia punya prosedur tu dengan rasa terhadap deria atau otot yang sakit tu. Itu yang penting, cara penyampaian dan juga penerimaan terhadap atlet tu lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Iaitu kita dah kupas dua benda hari ini, iaitu MAC dan juga imagery atau visualisasi. Susah benar nak sebutnya. MAC ni mindfulness, acceptance, commitment, ataupun imagery dikenali sebagai visualisasi. Imagery kita bayangkan, kalau MAC ni kita menerima. Okey, kita membayangkan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara atau faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan kita dalam sukan. Okey, berikut dua benda tu adalah imagery dan MAC tu membantu dalam meningkatkan performance atlet dari segi mental dan juga fizikal anda. So, amalkanlah yang terbaik dan lakukan yang terbaik untuk sukan dan juga diri anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga video ini membantu anda untuk meningkatkan lagi prestasi anda. Okey, kebanyakan lagi pada ilmu-ilmu ni dan juga step untuk melakukan imagery dan juga MAC ni terdapat dalam modul yang telah dilampirkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Bye.